billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sama-sama untuk dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita beribadah secara berjemaah, secara beramai-ramai. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai amal soleh yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita, insya-Allah. Amin. Seterusnya marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambahnya keberkatan hidup kita, bertambahnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, kurniakan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita dan amnya muslimin muslimat yang lain, insya-Allah. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita pada kali ini selepas kita beribadah sebulan di bulan Ramadan, kita dipertemukan pada pertengahan Syawal ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Kita ambil kata-kata hukama sebelum kita mulakan tafsiran surah Al-Fajr. Ambil kata-kata hukama. Qala Hakim, berkatalah hukama, laisal 'idu atau laisal 'idu liman labisal jadid, walakinnal 'ida liman khafa yauma wa'id. Disebut di sini bukanlah hari raya itu dengan berpakaian baru. Sebaliknya, hari raya sebenar adalah takut akan hari akhirat. Kita ulang. Bukanlah hari raya itu dengan berpakaian baru semata-mata. Sebaliknya, hari raya sebenar adalah takut akan hari akhirat. Dalam arti kata lain, kita nak beraya tu, nak pakai baju baru semata-mata tanpa kita menjaga syariat, bukan. Pakai baju baru niat menutup aurat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan hari akhirat, itulah dia. Jika ulama mengatakan itulah hari raya yang sebenarnya. Mana kita dah beribadah sebulan di bulan Ramadan, hari raya ada kesannya pada diri kita dengan berpakaian yang menutup aurat sempurna, tiada pembaziran. Lepas tu terhubungnya silaturahim. Bukannya masuk raya terputus silaturahim, gaduh suami isteri, gaduh adik-beradik. Itu bukan itu yang dikehendaki daripada tarbiyah sebulan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ianya berkekalan hinggalah bertemu Ramadan akan datang, ya. Maafkanlah segala kesalahan, lupakanlah segala kejahatan orang terhadap diri kita. Biarkan banyak kita memaafkan daripada berdendam. Maafkanlah. Tiru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia salah satu rahsia diri kita lebih ceria, diri kita lebih tenang. Maafkanlah, walaupun kesalahan itu sebenarnya memang daripada pihak yang lain. Maafkanlah, itu yang terbaik. Suami terhadap isterinya, maafkanlah isteri tersebut kalau kita sayang ke dia. Ibu dengan anak, maafkanlah anak itu jika kita sayangkan anak tersebut. Maka begitulah seterusnya. Kita dalam masyarakat pun begitu. Maafkanlah, tak rugi, tak menjatuhkan maruah kalau kita memaafkan orang lain. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ianya lebih tinggi dan lebih disukai, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk tafsiran surah Al-Fajr ayat yang ke-18. Ayat ke-18, ya.
Yang mana dulu kita dah cerita, ada je di kalangan orang bukan Islam, mereka mengatakan mereka itu dimuliakan bila mana rezekinya banyak. Kemudian mereka akan dihina pada pandangan mereka bila mana rezeki mereka sedikit. Kemudian Allah sambung ayat yang ke-17 sebelum pada itu, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali, bahkan tidak begitu, bahkan sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Harta banyak tapi tidak memuliakan anak yatim. Contoh kita raya beroni, ada anak saudara kita yang ayahnya dah meninggal ataupun adik-beradik kita meninggalkan anak saudara, maka hak tu kita kena tengok tu, bagaimana dia nak beraya. Tengok anak kita baju bertukar belaka, baju lawa belaka, kan kita baliklah sehari ataupun 2 hari sebelum raya. Tanya anak saudara tu, ambil tahu anak saudara kita mana ada dah baju. Kalau dia jawab tak ada, takkan kita nak biar je? Sanggup biar? Wallahualam lah. Kalau sanggup biar, ini Allah kata tu, kamu tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim ni siapa? Anak yatim ini mereka yang kehilangan bapa. Kehilangan ibu, dia tak termasuk dalam anak yatim. Ikut Islam, yang yatim itu adalah mereka yang kehilangan bapa. Kenapa? Kerana hilangnya bapa dalam keluarga ini, dia kesan dia besar terhadap keluarga tersebut. Lebih-lebih lagi anak lah. Anak mak silap regularkan, ada dah jumpa pasangan hidup dia hal lain. Anak ada anak yang boleh terima ayah baru, ada anak yang tak boleh terima, mendara rasa 2, 3, 4 tahun tak hilang lagi. Sebab apa? Tak boleh lupa, tak ada orang ganti, boleh ganti tempat ayah dia. Maknanya tak ada, contohnya tak cukup wang ringgit untuk belanja sekolah, tak ada baju sekolah, tak ada baju raya, tak ada kasut raya, maka siapa yang paling hampir dengan dia? Kita lah. Pak saudara, mak saudara kita lah. Sebelum kita nampak orang lain, sebelum kita nampak jiran tetangga kita, tengok dulu ahli waris kita itu. Ahli waris kita itu. Jaga, muliakan mereka. Apatah lagi kalau kita dah tak ambil cara, kemudian kita mengherdik dia, menghina dia pula, mengabaikan dia. Dalam surah Al-Ma'un tu kan Allah ada sebut salah satu ciri mereka yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah sebut salah satunya. Tahu tak kamu siapa yang mendustakan agama tu? Salah satunya orang yang mengherdik anak yatim, tak menghiraukan anak yatim. Sambung lagi lepas pada itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak nak pula beri pada orang miskin tu makan, tak nak beri makan kepada orang fakir dan miskin. Bulan puasa dulu molek sangat, hati lembut. Habis jiran tetangga kita beri kuih. Masak kuih, masak bubur lambuk, bagi belaka bulan puasa. Masuk bulan raya, keras terus hati. Lupa dah siapa yang patut kita bantu. Tak bantu Allah sebut tu dalam surah Al-Ma'un tu. Mereka-mereka yang disebut sebagai atau digolongkan sebagai mereka yang mendustakan agama. Yukadzibu biddin tu, mendustakan agama. Salah satunya mengherdik anak yatim, tak menghiraukan anak yatim, kemudian tak memberi makan kepada fakir miskin. Dan seterusnya ujung ayat tu, tidak mahu membantu orang yang memerlukan. Kita tengoklah diri kita. Tengok diri kita. Orang perlu kita bantu atau tidak. Baik. Kemudian ayat yang ke-18 ni sama macam ayat yang kita baca tadi surah Al-Ma'un. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada mereka yang berhak menerimanya di kalangan orang miskin. Ini tidak menggalakkan ini sama ada dari diri kita, dan begitu juga kita tidak menyeru orang lain ataupun tak
tak suruh ataupun tidak menggalakkan orang lain untuk buat kebaikan. Sama dengan surah Al-Ma'un tu, sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, itu diri kita dah tak nak beri ke orang lain, tak nak beri makan kepada fakir miskin. Kemudian adanya golongan lain ataupun ada orang lain nak beri makan kepada fakir miskin tu, kita sekat pula, kita tak galakkan, kita canang pula cerita si bukan-bukan contohnya, ataupun menghalang perbuatan yang baik itu, maka termasuk di kalangan ni mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak buat baik, lantaklah ikut kita lah. Kita tak beriman dengan hari akhirat, ataupun kita tak berapa percaya dengan adanya dosa pahala, adanya hari pembalasan. Orang nak buat baik, kita tak payah halang. Kita dah tak mampu buat baik, paling kurang kita diam, sudahlah. Jangan kita merosakkan pula orang yang nak buat baik, ataupun kita cuba menjadi batu penghalang untuk orang buat baik. Sudahlah. Semakin hari semakin bertambah umur kita. Bila semakin bertambah, semakin dekat kita dengan kematian. Patutnya peringkat-peringkat kita dah memikirkan manakah tempat kembali kita yang abadi nanti. Kita nak duduk belah mana? Dia ada dua je. Tempat bahagia, tempat sengsara. Tempat bahagia syurga, tempat sengsara neraka. Dua tu je. Pilihan jawapannya ada dua je. Manakala soalan di manakah atau tempat manakah yang kamu pilih di hari akhirat kelak? A neraka, B syurga. Pilih mana satu? Kita pilih. Nak yang mana kan? Maka sudah-sudahlah benda-benda yang kecil-kecil tu lupakanlah. Benda-benda yang mengurangkan pahala kita tu abaikan. Biar kita memikir buat pahala. Banyakkan amalan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh kita pergi beraya baru-baru ni kan, kita ziarah kawan-kawan kita ataupun ada buat alumni sekolah-sekolah dulu, jumpa-jumpa kawan, lama dah tak jumpa seorang ni, mana dia? La ilaha illallah. Awak tak tahu 10 tahun dia dah meninggal. Nampak? 10 tahun dah yang orang atau sahabat yang seumur dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila je. Kita rasa muda sangat lagi, awal 40-an, awal 50-an. Kawan kita tu dah 10 tahun lebih awal pada kita. Awal 30-an, awal 40-an dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam jenis penyakit, macam-macam. Ada yang aksiden, ada hak yang kencing manis, ada hak darah tinggi, ada hak buah pinggang. Mana-mana je, bila-bila masa, di mana saja boleh Allah ambil nyawa kita. Maka beringatlah. Bila ingat selalu ke mati ni tuan-tuan, kita akan kurang, angan-angan kita tu kurang. Angan-angan kita tu, apatah lagi kalau nak buat dosa, kurang. Kita akan jadi kurang, jadi tawar, jadi tak nak buat. Sebab mikir ke mati ni, mati bukannya benda yang mudah. Mati ni bukan menyeronokkan. Duduk di alam barzakh bukan tempat seronok. Di padang mahsyar nanti bukan tempat seronok. Tak seronok belaka tu, kecuali mereka yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Siapa? Yakin ke kita yang akan mendapat naungan daripada Allah? Tengok amalan kita, tengok hati kita tu macam mana. Nilai diri kita sebelum terlambat. Kemudian tak cukup setakat itu, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Ni je satu juga. Buat harta pusaka kita tidak, harta pusaka kita buat main-main je kan. Buat main-main je. Bila sebut harta pusaka, dia ada bersangkut paut dengan tak lari pada ahli waris lah, adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita sekarang ni makan harta pusaka secara rakus. Bila sebut secara rakus ni, hak halal ambil, hak haram pun ambil juga. Hak haram ambil, hak haram pun ambil.
Disebut sini ay takuluna ay wa takulunal mirath aklan syadida. Kamu makan harta pusaka atau warisan dengan serakus-rakusnya. La tasaluna amina halalin am huwa am min haramin. Sama ada kamu tidak mempersoalkan ianya sama ada halal ataupun dari sudut yang haram. Halal ikut mana, haram ikut mana? Halal bila diberi harta pusaka tu diagihkan mengikut cara yang betul, jadi halal. Haram agih tak betul, jadi haram. Agih ikut suka, dia mula lah. Agih ikut suka, akan ada di sana akan berlakunya ketidakadilan, akan berlakunya pergaduhan. Tara ikut hukum faraid pun bergaduh lagi, apatah lagi guna akal fikiran sendiri, lagilah bergaduhnya. Itu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bukan kata hukum yang Allah tetap tu tak betul, dah. Hukum Allah tetap itu yang sepatutnya. Yang jadi bergaduh sebab apa? Kita mengikut hawa nafsu kita. Letak hawa nafsu depan. Sedaplah dia dapat 2 bahagian, kita dapat 1 bahagian je. Contoh, perempuan cakap kan, abang lelaki dapat 2 bahagian, banyaklah. 2,000, saya 1,000 je dapat. Nak dapat beli benda 1,000. Anak dah nak masuk universiti, habis terus gitu je bayar yuran anak masuk universiti. Abang tahan dia 2,000. Anak masuk universiti pun baru habis 1,000, ada lagi 1,000. Pak anak dia menanti 7 orang tu kita tak kira. Abang ni anak 7 orang, isteri seorang. Bagi 100 orang tinggal kawan berapa je? Tinggal 200 je. Beli susu, beli pamper, habis. Negatif pula. Bila berkaitan dengan hukum hakam yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita memandang-mandang. Jangan kita mengeluarkan kenyataan yang ikut sedap mulut kita, sebab itu adalah ketetapan daripada Allah. Yang nampak tak ada, yang nampak tak molek, kerana kita mengikut hawa nafsu, dan juga kita tidak memahami tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, tuntutan syarak itu sendiri. Maka biarlah beringat, ni hukum Allah. Tanyalah mereka yang ada autoriti, ada ilmu tentang ini, untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita. Sambung. Qala fi tashil huwa an ya'khudha fil miras nasibuhu wa nasiba ghairi. Ya'khudhu nasibahu wa nasiba ghairi. Yang dimasukkan di sini dalam kitab tashil, ia mengambil harta warisan haknya ataupun untuk dirinya, dan juga dia ambil juga untuk orang lain. Untuk orang lain ni macam mana? Untuk orang lain, kita ambil yang adik-beradik kita. Kita ambil yang adik-beradik kita. Kita antaranya, kita akan jadi bila mana kita agihkan mengikut kehendak kita. Mengikut kehendak kita. Ya Allah tetapkan lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Buatlah contoh. Buat contoh, kita ni ada seorang je adik lelaki, bonsu pula tu. Bonsu pula. Dah lah bonsu, sekolah pun tak habis lagi, universiti lah. Kita kakak sulung pada kita, bagi 1 bahagian sudahlah untuk adik itu. Dia bukannya berumah tangga lagi, sekolah pun tak habis lagi, pegang duit banyak-banyak sekarang, meraban dia guna untuk mana, entah ke mana-mana. Di situ kita dah mula dah. Contoh kita sebut tadi, sepatutnya dia dapat 2,000, tiba-tiba dia dapat 1,000. Yang 1,000 untuk dia tu agih pula sama kakak dia tadi. Ada 4 orang kakak, agih pula. Dia dapat 200,500 seorang. Kakak dapat 1,250 seorang. Adik dia dapat 1,000 je. Siap. 250 tu nampak sikit je. Kesan dia kita telah memakan harta orang lain. Haram hukumnya, haram. 200,500 masuk jadi darah daging, haram. Kongsi pula makan dengan satu keluarga, Allahu Akbar, habis haram berlaku, masuk dalam tubuh badan anak beranak. Na'udzubillah. Kita tak tahu Ustaz. Dah tahu, ulang semula duit tadi. 200,500 kita ambil, ulang semula kepada adik tadi. Jangan kita ambil orang. Itu baru adik-beradik. Adik-beradik.
Itu masuk pula nanti harta pusaka. Contohnya tanah, kebun. Tanah sebelah menyebelah. Orang yang pergi sukat tu tengok sukat kita je. Kita yang menyukat tu, adik kita tak datang, kita ambil dah sikit, lebih sikit lah bahagian kita tu. Sepatutnya dapat 2 ekar seorang tanah. Kita tukar, kita yang sukat ambil sikit tanah tu, dapat kita 2 ekar suku. Adik kita dapat sekar lebih je. Suku ekar yang kita ambil tu, yang kita guna ada hasil daripadanya, menjawablah kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bayar, bayarlah, kira berapa jumlah tu, beri balik kepada mereka yang berhaknya. Jangan ambil hak orang ni. Jangan ambil hak orang ni. Walaupun adik-beradik tu orang lah. Pada kita kan orang ni orang luar dah. Lain pada harta kita, itu namanya harta orang. Termasuklah harta isteri kita. Isteri kita tu orang. Ya, orang, memang orang. Lah isteri kita kan takkan tak boleh. Kalau benda yang dia cari sendiri, contohnya duit gaji dia. Duit gaji dia, duit dia. Jangan kita ikut dan je ambil. Nak minta. Kalau nak pinjam, cakap betul-betul jelas, pinjam. Ambil saja tanpa pengetahuan dia, haram. Dia tak tahu, ngapa duit dalam wallet saya ni sikit. Rasa semalam ada 400. Ni tak tinggal 200. Mana pergi 200? Ambil, bagi tahu. Pinjam, cakap pinjam. Nak guna, cakap nak guna. Kalau isteri bagi, guna. Tak bagi, hutanglah. Hutang. Oh, teruk sangat awak dengan suami pun berhutang. Hak dia. Dia kerja. Dia kerja dulu. Ataupun duit tu memang sebelum dia berkahwin dengan kita. Dia dah ada kereta dia, dia dah ada rumah dia. Itu jangan. Kalau dah berkahwin, dia nak bekerja, dia minta dengan kita. Kita bagi tahulah, kamu ni kerja ni kenapa? Kenapa? Tak cukup ke? Ataupun nak cari duit lebih untuk awak ke? Cara jelaskan. Jelas betul. Dia kata kalau ni nak tambah pendapatan keluarga kita. Itu dah maknanya dah nak berkongsi tu. Tambah pendapatan. Mana saya bolehlah tambah-tambah duit dapur kita bang. Abang nak bagi 1,000, saya tambah 500. Ada 1,500. Duit tak bagi tu okey. Dah jelas. Tapi nak ambil ikut dan tak boleh tak boleh. Walaupun 1 sen, walaupun 10 sen. Pada kita lah benda lah sangat tak ada harga, dak hak orang, jangan kita pergi tak ada harga. Hak kita di kedai orang tak pulang 10 sen, tuntut balik. Ngapalah 10 sen je. Bila hak kita ada harga, hak orang kira tak ada harga lah 10 sen apalah sangat. Nampak begitulah dah keadaannya. Bagi je. Bagi, hak dia bagi. Bila dituntut, wajib kita bagi. Li'annal Arab, kerana orang Arab kanu la yu'tuna minal mirath untha wala saghiran. Kerana orang Arab, tabiat dia, perangai dia, mereka tidak memberi harta warisan ini kepada untha, perempuan. Perempuan tak dapat harta warisan. Dan begitu juga wala saghiran, budak-budak kecil tak beri, tak dapat. Mana kalau kita buat gitu juga, samalah kita dengan orang Arab jahiliah ni. Harta dapat hak lelaki je. Hak perempuan tak ada. Budak-budak kecil tak ada lah. Tak reti mengira lagi, tak payah dapat duit. Tak boleh. Tetap begitu. Tetap dapat. Dalam bab harta miras ini dibahaskan siapa yang dapat tu. Hatta anak dalam kandungan. Dia masih dalam kandungan, belum lahir lagi. Belum lahir. Maka harta warisan diagihkan kena masuk juga hak yang dalam perut tu. Sebab dia dah ada dah. Bila dah ada roh lah, dah ada roh. Lepas 4 bulan ke atas, perbahasan hukum fiqh, masuk juga nama dia ni. Hak hidup atas muka bumi 4 orang. Tapi ayah dah meninggal, maka masuk seorang lagi, hak baby dalam perut tu yang esok lusa dah nak keluar. Maka lahirnya dia, harta warisan tu ada untuk dia. Ada untuk dia. Nampak? Sampai begitu, yang dalam perut pun bagi. Ini kan kita hak hidup pun kita nafikan haknya. Apa cerita? Nak sangat makan harta
orang lain. Kalau kita tahu benda yang kita makan itu ditukar kepada menjadi api neraka, tak makanlah kita. Tapi kita tak fikir ke sana. Kita fikir sekarang je. Lambat lagi mati, esok taubatlah, nanti bayarlah. Kalau dia tahu, tak tahu biar je lah. Sampai begitu. Nampak? Maknanya kita saja menempuh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bal yang faridu bihi ar-rijal, bahkan yang hanya memiliki atau layak menerima harta warisan itu adalah hanya hanya kepada lelaki. Datang Islam, nampak? Datang Islam, lelaki dapat, perempuan dapat. Tapi pada kita, lelaki dapat 2, sudahlah, perempuan dapat 1. Dapat juga zaman jahiliah dulu, tak dapat langsung. Nampak? Datang Islam, adanya pembelaan, adanya keadilan. Ya, memang adil. Perbuatan Allah tu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, adil. Jangan kita semena-mena sedap mulut cakap Allah tak adil. Bila kita sebut Allah tak adil, maka kita telah menafikan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Al-Hakim, Allah kan ada sifat Al-Hakim, Maha bijaksana. Maka kalau kita sebut Allah tak adil, kita telah menafikan sifat kebijaksanaan Allah. Dan juga Allah ada sifat Al-Adlu, adil. Kita juga telah menafikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Tanya dia kita. Siapa kita? Sampai boleh menidakkan sifat-sifat Allah tu. Siapa? Ilmu sifat 20 pun kita tak habis belajar lagi. Habis kita tolak dah sifat-sifat Allah. Sifat keadilan Allah tak ada, kebijaksanaan Allah tak ada. Jangan cepat macam tu. Tak tahu baik kita diam. Tak tahu baik kita diam. Sebab ini benda yang dah ada dalam Al-Quran yang Allah telah putuskan. Yang tidak diputuskan itu atau masih berlaku perbahasan di kalangan ulama, tahan kira. Tapi tahan kira pun kita orang awam. Macam mana kita boleh campur atau kita boleh ganggu keputusan atau boleh menidakkan keputusan para ulama? Ulama ni di level lain. Dia memang mencari keputusan ataupun mengeluarkan hukum untuk kemaslahatan ummah, bukan untuk diri dia. Itu tugas ulama. Bukan saya saja. Mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masyarakat ini, darjatnya beza dengan orang lain. Ada tugasnya, ada amanahnya. Mereka kena beramanah dengan ilmu yang mereka dapat, mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa dengan penuh amanah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Datang kita orang-orang, tak betul ulama ni. Janganlah macam tu. Tak molek. Tak molek. Habis orang tak betul berlaku, siapa hotonya? Kita je betul. Macam mana kita je betul? Orang tu dah belajar, orang tu dah berdiskusi, orang tu mengeluarkan fatwa, bukannya seorang diri je. Rata satu dunia berjumpa, bertemu, membincang, membahas, baru keluar keputusan. Sampai kalau kita tak kena dengan selera kita, tak betul tu, pendapat tu tak betul. Tak jauh lah. Jangan kita jadi orang macam tu. Elakkan, bersihkan jiwa kita. Jangan asyik menyalahkan orang lain. Bersihkan jiwa kita. Kalau bukan bidang kita, janganlah kita lebih pada orangnya. Kita pakar bahagian ini, kita jaga bahagian kita. Orang ni bidang dia itu, biar dia uruskan bidang dia. Biar sama-sama dia keluarkan, buat kerja. Kita sama-sama kita buat kerja kita. Mudah dah kita sebenarnya. Kita tak besar amanah ataupun yang Allah berikan tanggungjawab pada kita itu tak besar. Sebagai orang awam, kita tak perlu mengkaji apa-apa pun. Kita hanya mendengar dan ikut je. Mendengar dan ikut. Ikut pula kalau salah, kita tak berdosa dah. Mereka yang berada di atas itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kalau dia keluar ijtihad pun, kalau betul dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihad tersebut tak betul ataupun tak menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat 1. Sebab apa? Sebab tujuan mereka adalah untuk menjaga atau memberi kemaslahatan masyarakat. Maka dua-dua ulama tadi, pihak A, pihak B, dua-dua dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak benar salah, Allah yang tentukan nanti.
Yang tepat ataupun yang kurang tepat, Allah yang tentukan nanti. Tapi perbuatan mereka tu nak buat kebaikan, dua-dua dapat pahala. Kita yang mengikut kumpulan A atau kumpulan B, maka kita dapat pahala juga. Bila mana kita niat kita betul tadi untuk menjaga syariat Islam itu sendiri. Wa tuhibbu, ayat yang seterusnya kita akhiri hari ni, masuk isyak dah sikit lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu serta kamu pula sayangkan harta secara tamak halaba. Bila sayang harta secara tamak halaba ni, memang payahlah kita nak keluarkan harta kita ni untuk infak ke jalan Allah, untuk kongsi dengan orang. Sebab kita tamak. Bertambah, harta bertambah kita suka, kurang tak boleh. Kita tak ingat dah, kita dah lupa dah adanya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Mereka yang beriman dengan hari pembalasan, apa yang mereka buat atas muka bumi ini, mereka tak perlu risau dah, tak perlu ketika dah orang ucap terima kasih ke, orang sanjung kita ke, tidak dah. Sebab kita buat kan, kenapa? Kerana Allah yang akan membalasnya. Maka kenapa kita asyik sibuk sangat? Mendalah orang dah berbudi tak pandai berbahasa pula. Kalau betul kita ikhlas kerana Allah, kita tak perlu pun benda tu. Orang nak balas baik semula, nak balas semula ke tidak, orang nak sanjung kita ke tidak, tak perlu dah. Sebab apa? Sebab kita buat tadi kerana Allah. Dah habis dah. Tujuan kita tadi dapat nak beri ni kerana Allah, selesai dah. Orang ambil tangan kanan ke, orang ambil tangan kiri ke, orang ucap terima kasih ke, orang tak ucap terima kasih, dak, kita dah tak perlu dah benda tu. Sebab apa? Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba buat macam tu tuan-tuan. Cuba. Supaya apa? Baru jiwa kita tak terganggu, baru kita dapat ketenangan tu. Sebab kita tak meraih pun apa-apa dari manusia, apa-apa dari makhluk. Sebab makhluk dia tidak ada apa-apa. Dia tidak, bila sebut tidak ada apa-apa, dia tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita. Kalau ucap terima kasih, alhamdulillah. Apa yang beza pada kita? Orang ucap terima kasih, orang ucap tak ucap serupa je sebenarnya. Serupa je. Cuma hak beza masuk TV dengan tak masuk TV. Tu beza lah sikit. Itu orang kenal, ini tak kenal. Dari situ nampak dah kita dah jauh dah menyimpang dah tu. Benda apa tujuannya? Bagi bubur lambuk nak masuk TV contohnya lah. Bagi benda ni sekian nak masuk TV. Untuk apa? Ini tujuh untuk diri kita. Kalau untuk kumpulan-kumpulan yang lain dengan tujuan, ni ulama kata, bila tujuan untuk zahirkan perbuatan tersebut sebagai ikutan kepada orang lain, itu bagus, itu boleh. Kita buat begini, kemudian sebagai ikutan pada yang lain, kita kata ni sekian-sekian kumpulan memerlukan bantuan. Ini sumbangan sedikit daripada kami, mudah-mudahan ada golongan di luar sana dapat membantu ataupun meneruskan pertolongan ini, bantuan ini kepada mereka yang memerlukan. Itu boleh. Tapi kalau dengan riak, niat riak menunjuk-nunjuk, itu rugi, serugi-ruginya. Pahala tak dapat, dosa pula kita dapat. Duit tadi hilang gitu je, habislah. RM1,000 tadi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana buat tadi semata-mata kerana ujian, semata-mata kerana makhluk, semata-mata kerana orang lain, rugi. Buat kerana Allah, baru dikira. Apa-apa yang kita buat kerana Allah, baru ada kiraan dia dalam kitab amal kita. Buat kerana dunia, terhenti di dunia saja apa yang kita buat itu. Nakkan kemewahan, kita akan dapat kemewahan di dunia. Nakkan darjat, kita akan dapat darjat di dunia. Nakkan pujian, kita akan dapat pujian setakat di dunia saja. Akhirat, benda tu tidak dibawa ke sana. Maka kita cuba ubah sikit demi sikit. Mudah-mudahan apa yang kita buat tu semua semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuhibbunal mala hubban katsira ma'al harsi wa syarrihi wa hadha dhammun lahum. Mereka menyintai ataupun menyukai harta dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan penuh halabanya. Ini merupakan dhammun. Dham ni celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Kerana apa? Kerana terlalu mengejarkan harta benda dunia. Dalam masa yang sama, tidak mengeluarkan harta tersebut ataupun tidak menginfakkan harta tersebut ke jalan yang sewajarnya.
sewajarnya. Mudah-mudahan kita begitulah, ada rezeki. Memang ada, setiap orang ada rezeki yang Allah kurniakan. Maka mudah-mudahan setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita tu adanya sedikit, jadikan sebagai bekalan di hari akhirat kelak. Bagaimana nak jadi bekalan? Bagi ke orang. Bagi ke orang adalah bekalan untuk kita. Orang tu siapa? Lah, isteri kita, anak kita, apa tu jiran tetangga kita, ahli waris kita, orang Melaka tu. Buat kerana Allah, ada untuk kita. Terus dikira sebagai tabungan akhirat. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Cukup setakat ini dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan adanya sedikit sebanyak pengajaran di sebalik apa yang kita dengar, apa yang kita baca sebentar tadi. Itu saja, wallahu alam. Mari kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.